Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Abdul Rahman daripada kelas D PSU 5H. Kad matrik saya DSU 2019-23552. Tawaran dan penerimaan merupakan elemen yang penting dalam memulakan sesuatu kontrak. Kedua elemen ini apabila digabungkan membentuk satu perjanjian yang merupakan salah satu dari unsur-unsur asas kesahan sebuah kontrak. Kegagalan memenuhi elemen ini akan mengakibatkan sesuatu kontrak itu menjadi batal. Kontrak ataupun akad merupakan keperluan dan kepentingan dalam kehidupan manusia. Kepentingannya dapat dilihat dalam segenap bidang transaksi dan hubungannya, dan terjalin ikatan perjanjian di antara seseorang dan lainnya dan dalam pelbagai urusan muamalat, terutama berkaitan dengan transaksi perniagaan dan perdagangan. Sejarah menunjukkan bahawa kejayaan sesuatu peradaban manusia adalah terbina di atas landasan hubungan atau perjanjian yang kukuh yang boleh menyimpul dan mengurai sesuatu keperluan yang baik, teratur dan berdisiplin. Hubungan kontrak ataupun akad boleh berlaku dengan baik dan berkesan melalui tukaran dan gantian. Selain saling bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, tukaran dan gantian ini itu mempunyai pelbagai bentuk dan cara seperti yang terdapat dalam teori kontrak akad. Teori ini yang akan menentukan prinsip-prinsip perhubungan atau ikatan, kebebasan menguruskan dan bertindak dalam soal yang berkait dengan pertukaran barangan dan manfaat, dilaksanakan secara tertib, baik dan mendapat kepuasan semua pihak. Dalam Islam, kesemua kegiatan dan tindakan itu mempunyai hukum hakam, prinsip-prinsip dan peraturan tersendiri yang memandu setiap orang berada dalam landasan hubungan dan ikatan yang betul dan wajar serta menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontrak akad. Di samping Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Syahriman daripada kelas DPHU 5I. Sekarang saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kontrak menurut syariah. Jadi yang pertama adalah keuntungan yang halal. Keuntungan yang halal adalah segala instrumen perbankan Islam yang dilakukan di ibu pejabat bank rakyat berlandaskan konsep mencari keuntungan melalui jalan yang tepat, aktiviti yang halal, suci dan diredai Allah. Selain itu, pihak bank juga melaksanakan perbankan Islam bertujuan untuk melakukan kebajikan sosial. Dan ciri yang kedua adalah jual beli dan kontrak perniagaan menurut muamalah Islam. Seluruh instrumen perbankan Islam yang diamalkan oleh bank rakyat berlandaskan prinsip jual beli dalam Islam. Jual beli yang menghasilkan keuntungan yang dihalalkan Islam, manakala elemen riba pula terbit hasil daripada aktiviti pinjaman wang yang dikenakan caj dan tambahan sebagai faedah hasil dari proses pinjaman tersebut. Jadi itu adalah antara ciri-ciri kontrak menurut syariah. Seterusnya, berkaitan dengan ciri-ciri kontrak menurut syariah adalah riba. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Nur Hilman bin Azhar daripada DPHU 5I. Okey. Untuk penerangan bahagian ketiga, riba, bank rakyat berjaya mengubah konsep pinjaman berteraskan riba kepada prinsip jual beli secara ansuran pembayaran. Walau bagaimanapun, prinsip Al-Aqrab Al-Hasan masih lagi diguna pakai sebagai elemen pinjaman yang digabungkan berlandaskan prinsip Ar-Rah. Seterusnya, ditambah pula dengan prinsip Al-Uj yang merupakan gantian untuk mengaut keuntungan berdasarkan prinsip perniagaan dalam Islam. Oleh yang demikian, seluruh bentuk kemudahan yang ditawarkan adalah menggunakan kaedah jual beli dan bukannya pinjaman riba. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Syafika binti Hashimi, nombor metrik PHU 2019 dari kelas di PHU 5H akan membentangkan jenis kontrak yang dilarang oleh syariah di bawah tajuk Undang-Undang Kontrak menurut Syariah. Yang pertama, membuat urus niaga dengan perkara yang bernajis adalah haram dan tidak sah. Contohnya, membuat dan menjual barang-barang yang bernajis seperti bangkai, khinzir, anjing, arak, tahi dan air kencing. Yang kedua, membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dan melalaikan menurut pandangan Islam. Barang dalam kategori ini tidak termasuk najis tetapi dianggap tidak bermanfaat. Urus niaga melibatkan barang ini adalah tidak sah. Contohnya, berhala yang dibuat untuk menyembah selain Allah SWT atau mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadat. Yang ketiga, iaitu gharar, yang bermaksud suatu perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. Gharar yang diharamkan adalah gharar fahish, iaitu gharar yang nyata dan serius seperti menjual sesuatu yang tidak ada atau barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya, menjual buah yang masih berada di atas pohon. Yang keempat, iaitu riba, yang bermaksud lebihan. Riba terbahagi kepada dua, iaitu riba buyuk dan riba dulu. Saya akan menjelaskan tentang riba buyuk terlebih dahulu. Riba buyuk ini timbul apabila berlakunya pertukaran antara dua bahan ribawi dalam kategori yang sama jika tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Riba buyuk ini khusus untuk bahan-bahan tertentu sahaja. Dalam istilah fiqh, bahan-bahan ini disebut bahan ribawi. Bahan ribawi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, medium pertukaran di mana dalam Islam ni yang asal mengikut jenis barang ialah emas dan perak mengikut mata wang. Yang kedua, semua jenis makanan mengikut klasifikasi seperti gandum, beras, sekoi, sayuran, buah-buahan, daging, garam, termasuk juga gula dan ubat-ubatan. Riba buyuk terbahagi kepada dua, iaitu riba fard dan riba nasi'ah, di mana kedua-dua jenis riba ini terlibat dengan bahan-bahan ribawi. Jika ditukar bahan ribawi ini sesama sendiri tanpa mengikut peraturan yang ditetapkan, maka ia akan menjadi riba. Sekiranya bahan-bahan ini ditukar dengan bahan selainnya, maka tidak menjadi riba, maka adalah haram dan tidak sah hukumnya. Jika tukarannya hendak dilakukan sesama sendiri, maka timbangan atau jumlahnya mestilah sama dan penyerahan juga perlu berlaku serentak, iaitu pada masa yang sama. Seterusnya, riba duyun, iaitu riba pinjam meminjam yang timbul dari pinjaman wang. Riba duyun terbagi kepada dua, iaitu riba qad dan riba janiyah. Riba qad iaitu timbul apabila faedah bagi pinjaman wang telah ditetapkan daripada mula lagi oleh penghutang. Riba qad wujud sekiranya semasa akad dibuat, penghutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Riba janiyah pula tidak ada janji atau syarat yang dibuat oleh penghutang maupun penghutang. Apabila penghutang gagal menjelaskan pinjaman pada waktu yang ditetapkan, maka penghutang akan mengisyaratkan supaya menjelaskan suatu jumlah tambahan. Pada ketika ini, riba disamakan dengan kad kredit. Terakhir ialah perjudian, apabila ditetapkan aset sebagai security untuk mendapatkan sesuatu dan sekiranya apa yang dikehendaki itu tidak berjaya diperolehi, maka aset yang diletakkan sebagai security itu akan hilang. Maka hukumnya adalah haram serta membatalkan akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maswati binti Ismail daripada DPHU 5H. Saya akan menerangkan tentang persamaan kontrak jual beli menurut syariah dan Akta Kontrak 1950. Persamaan kontrak jual beli menurut syariah dan Akta Kontrak 1950 ada 3 bahagian. Yang pertama ialah wa'dun dan unilateral contract.
Wa'dun ialah janji dari sebelah pihak yang diberikan kepada suatu pihah yang lain untuk melakukan sesuatu perkara seperti janji untuk menjual atau membeli. Contohnya, dalam kontrak murabahah, hanya pelanggan yang berjanji dengan bank bahawa ia akan membeli daripada bank selepas bank mendapatkan aset yang dikehendaki olehnya. Berdasarkan janji daripada pelanggan tersebut, bank mendapatkan aset dan selepas itu mereka akan memasuki kontrak murabahah. Begitu juga unilateral promise dalam Akta Kontrak 1950 di mana hanya satu pihak sahaja yang berjanji dan satu pihak lagi bertindak atau melaksanakan sesuatu berdasarkan kepada janji tersebut tanpa janji berbalas daripada pihak satu lagi. Yang kedua ialah muwa'adah dan bilateral contract. Muwa'adah ialah kedua-dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan pertukaran di masa hadapan. Iaitu dua janji tersebut diberi secara timbal balik iaitu bilateral oleh dua pihak. Satu kepada pihak yang lain sama ada janji tersebut boleh dibuat secara bersyarat ataupun tidak. Contohnya, A berjanji untuk menjual keretanya kepada B dengan harga RM100,000 pada 1 Mei 2020. B pula berjanji untuk membeli kereta A dengan harga RM100,000 pada 1 Mei 2020. Keadaan ini sama dengan bilateral contract dalam Akta Kontrak 1950 iaitu kedua-dua pihak saling berbalas janji untuk melakukan sesuatu pada masa hadapan. Di bawah Akta Kontrak 1950, kontrak terbentuk walaupun kedua-dua pihak belum lagi melaksanakan janjinya tetapi kontrak tersebut melalui janji-janji yang diberikan. Dan yang terakhir ialah wa'adan dan counter offer. Wa'adan ialah dua janji yang diberikan secara unilateral oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan begitu juga sebaliknya. Dua janji ini tidak saling berkaitan dan pelaksanaannya adalah bergantung pada dua syarat yang berbeza. Prinsip wa'adan ini menyerupai prinsip counter offer dalam undang-undang kontrak. Counter offer berlaku apabila penerimaan yang berlaku adalah berlainan dengan sesuatu cadangan yang ditujukan kepadanya. Contohnya, A menawarkan kepada B untuk menjual keretanya dengan harga RM20,000 dan B bersetuju untuk membelinya tetapi dengan harga RM15,000 sahaja. Dalam undang-undang kontrak, counter offer tidak akan terbentuk kontrak kerana tidak berlaku penerimaan kepada cadangan asal, sebaliknya membentuk satu cadangan baru yang memerlukan kepada penerimaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Adriana binti Zuhaimi daripada DPHU 5H. Saya akan membuat kesimpulan berdasarkan penerangan-penerangan rakan-rakan saya iaitu menurut Undang-Undang Kontrak, menurut Syariah, tawaran dan penerimaan merupakan elemen yang paling utama dalam memulakan sebuah kontrak. Ianya amat penting kerana di sinilah terdapat bukti di mana kontrak terbentuk. Dan sekiranya terdapat pertikaian undang-undang pada masa akan datang, mereka boleh kemukakan bukti tersebut. Baik undang-undang sivil maupun undang-undang syariah, kedua-duanya meletakkan tawaran dan penerimaan sebagai asas dalam pembentukan sebuah kontrak yang sah. Kita boleh lihat sesebuah kontrak sama ada menurut perspektif undang-undang sivil maupun undang-undang syariah boleh terbatal ataupun tidak sah hanya kerana pihak-pihak berkontrak tidak peka akan kepentingan elemen tawaran dan penerimaan di dalam sesuatu transaksi. Maknanya pihak-pihak berkontrak perlu mengambil berat tentang elemen-elemen yang wajib ada dan mereka perlu peka dengan setiap elemen tersebut. Dan elemen-elemen itu perlu didedahkan seawal kontrak jual beli ingin dibentuk. Kerana sebelum kontrak jual beli itu diadakan, mereka perlu menerangkan tentang elemen-elemen yang perlu ada untuk membuat sebuah kontrak itu. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.